Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episod yang seterusnya, kali ini kita akan menyediakan penyata penyesuaian bank menggunakan Microsoft Excel. Ini yang kaedah manual lah. Masih lagi kaedah manual. Kita dah belajar membuat penyata penyesuaian bank ni pada semester kedua kan. Jadi kali ini kita tunjukkan dalam bentuk Microsoft Excel. Baik, so ini adalah penyata bank. Okey, walaupun rupa dia tak sama sangat lah. Penyata bank ni biasanya kita dapat daripada mana? Kita akan dapat daripada bank. Kenapa penyata bank ni boleh kita dapat? Sebab kita ada akaun semasa. Syarikat kita buka akaun semasa. Akaun semasa tu apa? Akaun semasa tu syarikat mesti kena buka akaun semasa. Sebab every pembayaran yang kita buat, kita mesti menggunakan cek. Itu yang sebaiknya lah amalan semasa sekarang. Bukan sekarang, sebelum ni. Tapi sekarang ni pun dah beralih kepada teknologi. Banyak juga syarikat menggunakan e-banker, pembayaran menggunakan internet je, online banking. Maksudnya adalah authorization itu ada kaedahnya tersendiri. Tapi masih lagi banyak syarikat yang menggunakan buku cek. Masih ingat lagi kita, kalau every buku cek yang kita nak keluarkan mesti ada dokumen yang kita kena sediakan, iaitu voucher kan. Voucher tu mengandungi ibaratnya macam arahan untuk pembayaran. Ada daripada bos kita yang suruh bayar, ataupun yang mengesahkan pembayaran untuk kita bayar ke tidak. Tapi itu cerita lain. Penyata bank, yang penting penyata bank ni adalah rupanya adalah logo bank semua kan. Bank akan sediakan penyata bank setiap hujung bulan, tapi dia tak hantar hujung bulan, dia hantar lewat sikit lah, tengah-tengah bulan baru sampai kan. Jadi itu menyusahkan juga kalau kita nak menyesuaikan. Masih ingat lagi tajuk penyesuaian bank ni? Kalau masih ingat lah, kenapa kita nak sibuk sangat, kita nak sesuaikan adanya tajuk penyesuaian bank ni. Fungsi cerita sebenarnya sebab baki akhir di penyata bank macam ni 1580 1580, baki akhir penyata bank tidak sama dengan baki akhir di buku tunai. 13580 dengan 3035. Ini yang menyebabkan kita sebagai suatu hari nanti anda semua akan praktikal, akan bekerja dan sebagainya. Memang ini antara job scope yang paling banyak kena membuat penyesuaian bank. Sebab kita kena tahu dulu kenapa penyesuaian bank itu berlaku. Kerana baki akhir di penyata bank yang bank sediakan kepada kita, dan baki di buku tunai, yang mana buku tunai ni kita yang rekod. Buku tunai ni kita rekod duit masuk sebab apa? Sebab jualan, sebab macam-macam lah. Kita rekod duit keluar sebab apa? Sebab bayar sewa, sebab bayar alatan, sebab bayar gaji kepada orang dan sebagainya. Jadi apa yang kita rekod dalam buku tunai sepatutnya mesti sama dengan apa yang ternyata tercatat di dalam bank. Sebab segala duit yang kita dapat, kita akan masukkan ke dalam bank. Segala duit yang kita keluarkan, kita menggunakan cek. Jadi bank akan tahu, sebabnya duit tu akhirnya daripada bank juga kan. Senang cerita macam itulah. Tapi sebab adanya perkara-perkara yang tertentu yang menyebabkan akhirnya baki akhir di buku tunai dengan baki akhir di penyata bank tidak sama. So itu tak perlulah saya nak ajar, sebab benda ni kita dah belajar pada semester yang sebelum ni kan. Jadi tapi tak apalah, kita kasar-kasarnya kita ulang-ulang balik lah. Pertama sekali kita tengok baki. So baki nampaknya macam sama. Baki sama. Kita kuningkan ni supaya kita nak tengok nilai dia tu lah. Pindahan kredit 2000, ada tak 2000? Nampaknya tak ada. Kita biarkan. Deposit 1700 ada ke tak? Ada. Tak ada juga. Cek 320 ada. Cek 300 ada. Cek 320 ada. So kita kuningkan. Kemudian cek 560 ada. Tak ada. Deposit 4000. Deposit 4000 ada. Kita nak tengok sebelah debit dulu. Tengok sebelah debit dulu lah. Charge bank 30 tak ada. Okay, habis dah sebelah debit, kita tengok sebelah kredit pula. Tadi kita tengok dah 1007 ni. 1007 ni ada sebelah kredit kan. Sebelah kredit. Sebelah kredit penyata bank, sebelah debit buku tunai. Dia berlawan. Dia berlawan. Tadi 320 ni saya tak highlight. Okay, ni 320 ni. Highlight ni, kita highlight ni. Kan? Kita highlight 320 ini, kita highlight 1007, kita highlight 1007. Okey. Kemudian
560 ni tak ada. 4,000. So ada tak 4,000 sini? Ada. 4,000. 4,000. Okay. Kemudian cash bank 30 tak ada tadi. 170 ada. 170. Kalau kita ingat kalau kita dekat penyata bank, kita tengok sebelah kredit. Di buku tunai kita tengok di sebelah debit. So tak ada. Sebelah debit tak ada. 170 tak ada. Sebelah ni sebelah kredit penyata bank 420. Kita tengok lagi sekali, ada tak sebelah debit? Tak ada juga. Okay, so itu saja. 2005 ada. Ada 2005 ada sini. So kita highlight 2005. Okay, so yang tinggal tu lah yang kita kena buat sesuatu. Okay, seterusnya kita akan selaraskan. Pertama sekali, banyak kaedah lah. Sebelum kita buat penyata penyelesaian bank ni, ada banyak kaedah. Kita boleh kemas kini dulu buku tunai. Kita ambil baki akhir kita punya buku tunai kita. Kalau kita tekan ni sama dengan nampak ni menyala. Nampak menyala kan? So merujuk kepada tu. Dan kita ambil perkara-perkara yang kita tak kuningkan lagi. Masukkan kat sini. Ini semua ataupun masukkan sebelah sini. Ini semua kita dah belajar dah sebelum ni kan. Tak perlulah saya nak ulang banyak kali. Okay. Kemudian ialah kita sediakan baki akhir. Formula yang kita dah belajar sebelum ni. Akhirnya dapat 1445. Kita bawa kepada bawah penyata penyelesaian bank. Kemudian tambah dengan cek belum dikemukakan. Aminah sebanyak cek belum dikemukakan sebanyak 1,000. Kita boleh nampak di sini. Aminah ni kita dah keluar, kita dah secara peribadi kita dah bagi cek, kita dah keluarkan cek, dah sign dah cek ni, nombor cek ni 43154 bagi kepada Aminah. Tapi apa cerita, Aminah tak tunaikan pada Februari 2004. Sehingga hujung Februari, katalah 28 ke 27 ke, masih dia tak tunaikan. Maka ini adalah cek yang belum dikemukakan. Kita tambah dan tolak cek belum dikreditkan sebanyak 865. 865. Maksudnya ini kita terima daripada Khairul. Kita terima daripada Khairul. Cek ni kita dah rekod di buku tunai. Tapi bank masih lagi tak maklum yang kita terima cek. Mungkin kita simpan je cek ni. Kita rekod di buku tunai kita, tapi kita tak maklumkan kepada bank ataupun kita tak tunaikan pada bulan semasa. Jadi di bank tak ada 865 ni kan. Jadi campur lah. So akhirnya kita dapat 1580. Sepatutnya mesti sama dengan baki akhir di penyata bank. Okay. So ini kasar lah. Ini masih lagi secara manual menggunakan Microsoft Excel. Masih lagi jutsu yang penting tu, sama dengan tambah, tolak, itu kita akan gunakan. Ini masih lagi secara manual. Okay.